Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi kita baca doa dulu lah. Al-Fatihah. Okay, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, hari ni kita nak memulakan tajuk baru lah. Pembelajaran baru, jadi cikgu harap semua sihat lah pagi ni. Okay, cikgu share screen. Nampak belakang? Nampak. Okay, bagus. Baiklah. Kita ke pembelajaran tajuk baru hari ini, modul 4, perakaunan untuk perkongsian di bawah tajuk pembubaran perkongsian. Okay, nampak tak gambar cikgu seorang ni? Nampak. Okay. So, gambar cikgu seorang. Okay. Yang ni dulu. Ini gambar cikgu ramai-ramai. Okay. Ramai-ramai. Kita berkongsi semua. Sampai satu tahap, barulah kita tinggal keseorangan. Okay. Nampak tak? Daripada ramai-ramai kita berkongsi sampai satu tahap, kita pun terpaksa membubarkan perkongsian kita. Okay. Jadi tinggallah kita seorang diri. Okay. Kenapa berlakunya semua macam tu? Tu kita nak belajar hari ni. Jadi sebelum tu kita tengok dulu apa dia maksud pembubaran perkongsian. Okay. Di mana dia akan kongsi bebas untuk menetapkan tempoh kita nak berkongsi. Jika tiada tempoh tetap yang dipersetujui, bagi jangka masa itu, mana-mana rakan kongsi dia boleh menamatkan perkongsian pada bila-bila masa dengan memberi notis mengenainya kepada semua rakan kongsi lain. Daripada kita berkongsi, so kita boleh nak tamatkan perkongsian tadi bila-bila masa. Caranya kita beri notis maklum kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi, so bila kita dah tamatkan perkongsian, jadi berlakunya pembubaran. So apa dia maksud pembubaran? Iaitu ikatan perkongsian kita tamatkan. Itu dia pembubaran. Ikatan perkongsian ditamatkan. Dan biasanya operasi perniagaan kita pun turut berakhir lah. Okay, dah tamat dah, jadi tak ada apa nak buat benda dah. Semua operasi berakhir serta-merta. Jadi apabila berakhirnya operasi perniagaan, semua aset yang kita ada, semua aset yang ada akan di-realize. Dan semua liability akan dijelaskan. Aset ni sama ada kita nak realize, nak jual ke, nak ambil alih ke, dan semua hutang-hutang kena dibayar. Okay, dan akhir sekali, equity setiap perkongsi kena selesaikan. Okay, ini yang berlaku dalam perkongsian. Okay, aset akan di-realize, liability kena bayar dan equity setiap perkongsi kena selesaikan. Okay. Jadi pembubaran perkongsian ini kita boleh lakukan melalui 3 cara lah. Okay, ada 3 cara untuk membubarkan perkongsian. Yang pertama, perjanjian kita. Masa kita buat perjanjian hari itu macam mana. Okay, yang kedua, melalui penguatkuasaan undang-undang. Dan yang ketiga, sebab-sebab lain lah. Okay. Jadi kita nak tengok sebab-sebab lain tu apa dia. Ini antara sebab-sebab pembubaran perkongsian. Ada 6 sebab ini. Yang pertama, persetujuan oleh semua perkongsi. Okay, masa kita tubuhkan perkongsian itu, kita setuju, okay, cukup 5 tahun kita nak bubar perkongsian. Sama-sama dah bersetuju. Okay, yang kedua, berlakunya kematian. Okay, salah seorang mati je dikira bubar lah. Okay, yang kedua, muflis, bankrupt. Ataupun yang ketiga, perkongsi tidak siuman. Salah seorang dari rakan kita gila ke apa-apa ke. Dan dengan erti kata tidak siuman, maka terbubarnya perkongsian. Yang ketiga, pertukaran entiti perniagaan kepada syarikat. Okay, daripada perkongsian, kita nak tukar kepada syarikat. Sebab syarikat ni ramai lagi boleh masuk. Okay, yang keempat, tujuan penubuhan tercapai. Okay, dan yang kelima, atas perintah mahkamah.
Yang keenam dah tempoh perkongsian tadi dah tamat dah, maka kita bubarkan dia. Ini 6 sebab berlakunya pembubaran perkongsian. Okay. Jadi ada 4, kat sini 4 je dah cikgu tulis. Antara akaun-akaun yang perlu kita sediakan semasa pembubaran, yang paling utama 3 ni lah yang utama ni. Okay. Akaun realisasi, akaun bank dan akaun modal. Okay. Dan yang keempat, akaun-akaun yang berkaitan yang diminta oleh soalan. Soalan nak akaun apa? Contohnya dia nak akaun belum bayar. So kena buatlah akaun belum bayar. Soalan nak akaun pinjaman. Kena buat akaun pinjaman. Ini akaun-akaun berkaitan. Tapi yang utama 3 ni memang kena tahulah. Okay. 3 akaun yang memang biasa soalan nak so buat lah. Okay. Akaun realisasi, akaun bank dan juga akaun modal. Okay. Tadi cikgu dah sebut realisasi kan? Realisasi. Di mana merekod pembubaran perkongsian melibatkan kita buka akaun sementara. Akaun sementara itulah kita panggil dia realisasi. Okey, tadi cikgu dah sebut antara akaun yang kena buka ialah realisasi. So realisasi ni sebenarnya akaun sementara yang kita buka apabila berlakunya pembubaran perkongsian. Okey, itu realisasi. So, apa fungsinya akaun realisasi yang kita nak buka ni, akaun sementara ni? Ada 3 fungsi. Yang pertama, kita rekod semua aset yang kita jual ataupun yang diambil alih oleh pekongsi. Okay. Rekod semua aset yang dijual atau diambil alih. Yang kedua, kita nak membahagikan keuntungan ataupun kerugian atas pembubaran. Okay, bagi untung atau rugi atas pembubaran tadi, rekod juga dalam realisasi. Dan yang ketiga, untuk menghitung keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Okay, kita nak hitung berapa untung atau rugi atas pembubaran perkongsian tadi. Okay, ini 3 fungsi realisasi. Okay, boleh faham maksud realisasi ya? Akaun sementara yang kita buka apabila berlakunya pembubaran perkongsian. Okay. Jadi ini tata cara kita nak bubar perkongsian yang memang anak-anak pelajar kena ingat lah. Okay, tata cara nak bubar dia. Yang pertama, yang penting sekali apabila berlakunya pembubaran, menutup semua akaun aset. Okay, jadi kena ingatlah apa dia contoh aset. Tutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan akaun tunai. Okay, kita tengok dalam soalan ada akaun aset. So tutuplah semua aset tadi. Okay, kalau ada akaun bank dan tunai tak payah tutup. Okay, yang ini kita kena masukkan dalam akaun bank lah. Ada dia jumpa perkataan bank tunai, yang ni kita akan masuk dalam akaun bank. Tadi cikgu ada cerita 3 akaun yang utama kena buka kan. Antaranya akaun bank. So bank dan tunai kita akan masukkan dalam bank lah. So yang lain selain bank tunai kena tutup. Aset-aset yang lain kena tutup. Okay, macam mana? Iaitu aset perlu dijual ataupun diambil alih oleh pekongsi. Okay, aset-aset yang ada kita tutup macam mana, kita perlu jual dia ataupun pekongsi boleh ambil alih, mana-mana pekongsi. Okay, itu tata cara yang pertama, tutup semua aset kecuali bank dan tunai. Okay, aset tadi perlu dijual ataupun diambil alih oleh pekongsi. Yang kedua, menjelaskan semua liability perniagaan. Liability ni hutang. Apa-apa hutang perniagaan yang ada kena bayar. Okay, yang ketiga, perkongsian membayar kepada pekongsi ataupun pekongsi membayar kepada perkongsian mengikut baki dalam akaun modal dan akaun semasa. Okay, mana-mana yang berhutang tu kena bayar. Perkongsian bayar kepada pekongsi ke ataupun pekongsi kena bayar kepada perkongsian. Mengikut baki yang ada dalam akaun modal dan juga akaun semasa.
Yang keempat, membatalkan nama perkongsian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ini proses yang keempat. Dah settle semua, kita pergi batalkan nama perniagaan kita tadi di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Okey, boleh ingat 4 tata cara ni. Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum cikgu nak tunjuk cara nak membuat keempat-empat tata cara ni. Okay. Jadi bila senyap cikgu andaikan faham ke tak faham ke, faham lah tu. Okay. So cikgu nak ajar cara nak merekod pembubaran perkongsian dalam jenayam. Macam mana kita nak rekod dia dalam jenayam. So daripada jenayam ni, kita boleh postkan dia ke ledger, ke dalam akaun Betul T. Sebab apa? Sebab kita tahu debit apa, kredit apa. Okay. So, kita tengok langkah yang pertama, langkah pembubaran. Masih ingat lagi langkah yang pertama? Ni langkah 1 ni. Okay. Langkah 1, menutup semua akaun aset kecuali bank dan tunai. Aset perlu dijual atau diambil alih oleh pekongsi. So kita nak buat langkah 1 tutup semua aset kecuali bank dan tunai. Sama ada nak jual atau nak ambil alih aset tadi. Okay. So dalam langkah 1 ni ada 6 benda yang kita kena ingat. Okay. Dah bukan semua 6 ni ada dalam soalan. Tapi kena ingatlah sekiranya ada 6 langkah ni. Ini debit dia, ini kredit dia. Okay, langkah yang pertama, kita tengok soalan. Okay, dalam soalan tu ada tak aset? Okay, dalam soalan ada tak aset? So kalau ada aset, tutup semua akaun aset. Kecuali tunai dan bank. Okay, tutup semua akaun aset. Okay, bermakna aset keluar, betul? So bila aset keluar, aset berkurang, kreditlah aset. Okay, boleh ingat? Apa-apa yang melibatkan aset mesti ada realisasi. So aset keluar, kreditlah akaun aset. Bermakna kena debit apa? Debitlah realisasi. Okay, realisasi ni akaun sementara yang kita kena buka. Tadi cikgu dah maklum, realisasi ialah akaun sementara yang perlu dibuka semasa berlakunya pembubaran. Okey, so boleh ingat ni yang pertama, tutup semua aset. Jadi aset keluar, aset berkurang, kredit aset. Nak debit apa? Debitlah realisasi. Okey, debit realisasi kredit aset. Okey, ini mudah ya sebenarnya, sepatutnya boleh ingat ya. Okay, langkah yang kedua, tutup akaun semasa pekongsi, okay, dan pindahkan ke akaun modal pekongsi. Tadi cikgu maklum 3 akaun kena buat kan. Akaun utama realisasi, bank dan modal. So kalau ada akaun semasa pekongsi, kita kena pindahkan dia ke akaun modal pekongsi. Okay, soalan akan berilah ada akaun semasa. Letakkan dalam akaun modal nanti. So akaun modal, equity pemilik bertambah, kreditlah modal. Bermakna partner dia akaun semasa kena debit lah. Okay, ini kalau melibatkan akaun semasa. So debit akaun semasa, kredit akaun modal. Okay. Okay, boleh ya? Debit akaun semasa, kredit akaun modal. Okay. Yang ketiga, merekod penerimaan tunai daripada penjualan aset. Tadi kan kita maklum sini kan. Ni langkah yang pertama tutup semua aset. Lepas tu kita kena jual aset ataupun ambil alih. So sekarang ni kita nak rekod aset yang kita jual. Macam mana caranya? Okay, yang ketiga, merekod penerimaan tunai daripada penjualan aset. Kita jual aset, kita dapat duit. Sama ada secara tunai ataupun secara cek lah. So kalau kita dapat secara tunai, duit masuk, aset bertambah, debitlah tunai. Kalau kita dapat cek, debitlah bank. Okay, boleh? Ini kembali pada konsep abalah yang cikgu ajar lah. Aset belanja bertambah sebelah debit. Liability equity hasil bertambah sebelah kredit. Okay. So kita merekod penerimaan tunai. Duit masuk, aset masuk sebelah debit. So debitlah tunai ataupun debit bank. Jadi satu lagi nak kredit apa? Okay, ini melibatkan aset.
Okey, aset-aset mesti ada realisasi. Jadi kredit realisasi. Okey, boleh? Okey, yang ketiga. Yang keempat, merekod aset yang diambil alih oleh pekongsi jika ada. Katakan kita berkongsi 2 orang, member kita nak ambil aset tadi. Nak ambil alih aset. Jadi, aset tu, bila ambil alih, mesti ada nama orang. Okey, siapa yang ambil? Debit lah modal siapa? Siapa nama kawan kita tadi? Katakan Muhammad. Debit modal Muhammad. Okey, bila melibatkan aset mesti realisasi. Jadi kredit realisasi. Okey, yang keempat, merekod aset yang diambil alih oleh pekongsi, debit modal siapa? Okey, so bila melibatkan aset, kredit lah realisasi. Okey, ini yang keempat. Yang kelima, merekod penerimaan tunai daripada akaun belum terima. Sekarang ni pelanggan kita bayar duit secara tunai ataupun secara cek. So, bila dia bayar duit, tunai atau aset tu masuk. Okay, jadi debit lah tunai atau dibayar ikut cek debit bank. Okay, ini penerimaan tunai. Debit bank atau debit tunai. Akaun belum terima ni adalah aset. So, mesti kredit realisasi. Okay, kredit realisasi. Abaikan hutang lapuk atau diskaun diberi. Sekiranya ada hutang lapuk dalam soalan, abaikan. Ataupun sekiranya kita beri diskaun dekat pelanggan, abaikan. Tak payah masuk jumlah tu. Okay, ambil jumlah asal saja. Okay, jumlah asal yang ABT bayar. Okay. Okay, boleh? Mereka penerimaan tunai daripada akaun belum terima. Debit, tunai atau bank, kredit lah realisasi. Okay, yang keenam, langkah yang terakhir, merekod belanja realisasi. Belanja realisasi ni belanja pembubaran. Okay, masa kita bubar tu, mesti ada belanja-belanja yang terlibat. Itu namanya belanja realisasi. Dan soalan rajin juga guna merekod belanja pembubaran pun sama. Okay, sama. Belanja realisasi, pembubaran ni benda yang sama. Jadi belanja bertambah, debit lah realisasi. Tadi kita bayar, mana melibatkan duit, kredit lah tunai ataupun bank. Okay, kita bayar, aset berkurang, kredit lah tunai atau bank. Sebenarnya dalam realisasi ni kita lebih menggunakan akaun bank lah. Okay, kita tak guna tunai sebenarnya. Okay, soalan selesai saja ni. Okay, biasanya bank lah kita guna. Debit, realisasi, kredit, bank. Biasa soalan suruh akan buka account bank. Okay. Ni langkah yang pertama. Okay, langkah ini penting. Boleh foto state langkah ni tanpa dalam buku. Dalam buku teks ada tu sama je. Okay, dalam buku teks ada sama. Okay, ini langkah yang pertama boleh tutup semua aset kecuali tunai dan bank. Kemudian aset tadi dijual ataupun diambil alih. So 6 langkah ni kena ingat Okay, antara soalan yang glamour memang adalah langkah 1 ni. Okay. Tutup semua aset, debit realisasi, kredit aset. Kredit aset ni maksudnya senaraikan semua aset. Apa yang ada? Kredit kenderaan, kredit perabot, kredit akaun belum terima. Senaraikan semua aset yang ada sebelah kredit. Yang kedua, menutup akaun. Cikgu ulang balik. Yang kedua, tutup akaun semasa berkongsi, pindah ke akaun modal, debit akaun semasa, kredit akaun modal. Kat sini kena senaraikan nama. Kalau 2 orang, dua-dua nama lah. Debit akaun semasa Muhammad, debit akaun semasa Alif. Kredit pun sama, kredit akaun modal Muhammad, kredit akaun modal Alif. Okay. Kemudian yang ketiga, merekod penerimaan tunai daripada penjualan aset, debit, bank, kredit, realisasi. Cikgu fokus kepada bank tu lah. Biasa soalan not bank. So debit, bank, kredit, realisasi. Yang keempat, merekod aset yang diambil alih sekiranya ada. Debit, modal, siapa yang ambil? Muhammad. Okay, debit, modal Muhammad, kredit, realisasi. Yang kelima, merekod penerimaan tunai daripada akaun belum terima. Abaikan hutang lapuk atau diskaun diberi. Jadi debit ni kalau ingat penerimaan ni duit masuk. Mesti debit bank. Kredit realisasi.
Okay, mereka belanja realisasi, kita bayar. So, mesti duit keluar. So, kredit bank, debit lah realisasi. Okay, ini langkah yang pertama. Sekarang kita nak pergi ke langkah yang kedua. Okay, langkah yang kedua kena buat apa? Kena bayar semua hutang perniagaan. Menjelaskan semua liability perniagaan. Okay, kita nak tengok langkah yang kedua. Langkah yang kedua ni ada 4 benda saja. Okay, so yang pertama, sini dia buat ayat ke-7 lah. Okay, sebab disambung kan. Okay, merekod bayaran kepada akaun belum bayar, termasuk liability lain jika ada, rekodkan amount yang dibayar. Ini kita bayar kepada pembekal. Akaun belum bayar. Dan rekod jugalah hutang-hutang lain yang ada dia tu. Okay, contohnya, kita dah bayar kepada akaun belum bayar. Ingat bila kita bayar, duit keluar. Jadi kredit bank atau tunai. Jadi cikgu fokus pada bank lah sini. Duit keluar, kredit bank. Jadi hutang berkurang. Kita bayar kepada siapa? Kalau kita bayar kepada akaun belum bayar, debit lah akaun belum bayar. Sebab liability berkurang sekarang. Okay. Okay, katakanlah kita bayar hutang lain, liability lain, pinjaman katakan. Okay. Kita membayar pinjaman. Jadi duit keluar, kredit lah bank. Okay, so kita bayar apa? Pinjaman. Debit lah pinjaman. Kerana pinjaman dah berkurang sebab bayar. Okay, boleh kan ya? Okay, apa-apa hutang, debit lah hutang yang kita bayar tu. Duit kita keluar, kredit lah bank. Okay. So yang ke-8, merekod diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Okay, diskaun diterima kita kira, diskaun diberi yang tadi kita tak kira. Ni. Diskaun diberi kita tak kira walaupun ada dalam soalan. Abaikan diskaun diberi. Okay, kita rekod jumlah yang pelanggan bayar je. Okay, sekarang ni kita pula bayar kepada akaun belum bayar. So akaun belum bayar bagi diskaun, diskaun ni kita kena rekod. Okay. Kita kena rekod diskaun ni sebab kita terima daripada pembekal ni akaun belum bayar. Okay, bila melibatkan diskaun diterima, okay, macam biasa hutang kita dengan ABB berkurang, rekodlah akaun belum bayar, melibatkan diskaun diterima, mesti kredit realisasi. Okay. Mereka diskaun diterima, debit akaun belum bayar, kredit realisasi. Okay. Seterusnya, merekod liability yang diambil alih oleh pekongsi. Tadi kita bayar, sekarang ni kita nak ambil alih hutang tadi. Merekod liability yang diambil alih oleh pekongsi. Okay, bila ada pekongsi je, okay, mesti melibatkan nama. Okay, so nak debit apa? Debit lah hutang yang berkurang tadi. Kita bayar kepada akaun belum bayar. Sama je kalau perasan Sama je ni. Debit akaun belum bayar. Macam yang nombor 7 ni duit kita keluar. Kredit bank. Yang ni ada pekongsi yang bayar. So dia akan jadi kredit bank lah. Siapa yang bayar? Kredit lah akaun modal. Siapa? Alif tadi. Katalah Alif yang ambil alih. Kredit lah akaun modal. Alif kat sini. Okay. Katakanlah sekarang ni kita nak bayar Alif ni nak ambil alih pinjaman. So debit lah pinjaman, kredit lah modal Alif. Okay, nampak beza kat sini ya? Yang nombor 7 ni kita bayar. Yang nombor 9 ni kita ambil alih. Kita ke ataupun partner kita lah. Salah. Pekongsi ambil alih. Okay. Debit sama, kredit yang berbeza. Okay. Kredit berbeza. Okay, yang ke-10, merekod liability tambahan yang dijumpai dan dibayar semasa realisasi. Okay, katakan tiba-tiba masa nak bubar tu, baru kita perasan ada hutang-hutang lain. So, bila melibatkan hutang lain, mesti debit realisasi. Sebarang liability tambahan, mesti debit realisasi. Okay. Kredit duit keluar. Kredit lah bank atau tunai. Biasa kita guna bank lah. Kredit bank. Okay, boleh langkah 2? Okay, cikgu ulang balik langkah 2. Ada 4 ni. Yang pertama, merekod bayaran kepada akaun belum bayar. Termasuk liability lain jika ada. Okay. So, kita dah bayar hutang kita dengan liability ini berkurang. Jadi, debit lah akaun belum bayar. Dan duit kita keluar, kredit lah bank. Ataupun kalau kita menjelaskan pinjaman, maknanya pinjaman berkurang. Debit lah pinjaman, kredit lah bank.
Okay, ada diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Okay, jadi debit lah akaun belum bayar. Diskaun diterima ini kita kredit lah realisasi. Okay. Ya, ada je diskaun diterima mesti kredit realisasi. Okay, nombor seterusnya. Rekod liability yang diambil alih. Okay, salah seorang pekongsi ambil alih hutang. Kalau dia ambil alih akaun belum bayar, debit lah akaun belum bayar. Kredit lah modal siapa. Modal alif tadi. Okay, kalau ambil alih pinjaman, debit lah pinjaman, kredit lah modal alif. Okay, ada je modal mesti sebut nama orang. Siapa yang ambil alih, siapa yang bayar. Kemudian merekodkan liability tambahan. Apa-apa liability tambahan? Hutang tambahan yang lain. Contohnya, masa pembubaran tu dia jumpa kadar bayaran belum bayar katakan. Ada bil api, bil air yang belum bayar. So bila ada je bil api, bil air yang belum bayar tu debit lah realisasi. Kredit apa? Duit keluar. Aset berkurang. Kredit lah bank. Ini maksud cikgu liability tambahan. Hutang-hutang lain yang dijumpai semasa berlaku pembubaran tu. Okay, boleh ingat 4 benda? Ada 4 dekat langkah yang kedua ni. So dekat sini disambung lah. Sambung tadi nombor 7, 8, 9, 10. Okay, kita tengok langkah yang ketiga pula. Langkah yang ketiga di mana perkongsian membayar kepada pekongsi. Okay, perniagaan perkongsian bayar dekat kita pekongsi. Atau kita sendiri pekongsi kena bayar kepada perkongsian. Mengikut baki dalam akaun modal dan akaun semasa. So, kita tengok langkah yang ketiga, ada 3 je. Okey. Ada 3. So, ini disambung ni. Nombor 11, 12, 13. So, ada 3 benda je lah kat langkah ketiga ni. Okey, apa dia? Yang pertama, merekod untung atau rugi realisasi. Okey. Kalau ada untung atau rugi, kita kena rekod lah. Okey, dalam 2 situasi, katakan kita dapat untung. Okay, masa kita bubar tadi, kita dapat untung. Di mana jumlah bahagian kredit akaun realisasi melebihi jumlah bahagian debit. Okey. Ini maknanya kita kena tutup. Jari aku tunjuk. Okey. Katakanlah kita buka akaun T. Nampak tak cikgu buat betul T ni? Okey, sebelah nombor sebelah ni. Katakan kita kira, kita campur-campur. Macam biasa bila habis kita kena campur. Katakanlah sebelah kredit ni lebih besar nilai dia. Jumlah bahagian kredit, akaun realisasi. Kita kira-kira sebelah ni besar. Contohnya telah 1,000 lah kat sini. Okay, 1,000. So sebelah sini pun kena 1,000 juga. Akaun ni dia banyak kita kena tutup dan imbangkan dia. Okay, 1,000. So kita tolak lah kat sini. Tolak kat sini. So yang tak cukup kat sini butir dia ialah untung realisasi. Okay, boleh faham? Untung apabila jumlah bahagian kredit, jumlah ni yang kita campur ni lebih besar daripada jumlah sebelah debit ni. Tu maknanya yang tak cukup tu untung lah. Rugi sebaliknya. Okay, cikgu tunjuk lagi bentuk T ni. Okay, akaun realisasi cikgu buka ni. Ini maksud cikgu akaun realisasi cikgu buka ni. Okay, akaun realisasi. Cikgu buat art je lah. Okay, akaun realisasi. Okay. Bila masa kita dapat rugi, apabila jumlah bahagian debit, akaun realisasi melebihi jumlah bahagian kredit. Terbalik pada tadi, kita campur, katakanlah sebelah debit pula besar. Okay, kita campur semua. Sebelah sini yang lebih besar. Katakanlah 2,000 lah. Cikgu tunjuk beza sikit daripada atas. Okay, kita campur katakanlah sebelah debit 2,000. Jadi sebelah sini kita kena imbang sama juga. Kena jadi 2,000 jugalah. Okay, 2,000. Kemudian tolak yang sebelah debit ni. Tolak sebelah yang tak cukup ni. So nilai yang tak cukup tu, sebelah kredit tak cukup nilai kan. So angka imbang dia adalah rugi realisasi. Okey, boleh faham maksud cikgu? Okay, jadi kita tengok kat sini. Jika untung di mana jumlah bahagian kredit ini lebih besar daripada sebelah sini, jadi debitlah realisasi, kreditlah modal siapa. Okay, boleh? Bila untung, debit realisasi, kreditlah modal.
Kalau ada 2 orang berkongsi, tulis dua-dua nama lah. Kreditlah modal Muhammad, kreditlah modal Alif. Ini melibatkan modal, mesti sebut nama siapa. Okay, kalau rugi tadi, di mana bahagian debit ini lebih besar daripada sebelah kredit, maka terbalikkan dia. Sebab rugi ya. Jadi debitlah modal Muhammad, debitlah modal Alif, kreditlah realisasi. Okey, dia berlawanan. Kita balik sikit kat sini je. Kalau dia untung, debit realisasi, kredit modal. Kalau dia rugi, terbalikkan. Debit modal siapa, kredit realisasi. Okey, dia salah satu je. Kalau untung, tak payah rekod lah rugi tu. Kalau dia rugi, tak payah rekod untung. Okey, ini nombor 11. Okey, nombor 12, merekod pembayaran balik modal kepada berkongsi. So, kita nak rekod balik lah. Okey. Kalau kita ada bayar modal kepada berkongsi. So, jadi modal berkurang, kita bayar kepada berkongsi. Debit lah modal siapa? Modal Muhammad ke modal Ali ke? So, bila kita bayar duit keluar, kredit lah bank atau tunai kat sini. So, kredit bank lah biasa kita guna. Okay, boleh ya? Merekod pembayaran balik modal kepada berkongsi. Siapa yang bayar? Muhammad yang bayar. Debit modal Muhammad. So, duit keluar, kredit lah bank. Okay. Dan langkah yang terakhir, merekod kemasukan tunai oleh berkongsi jika mengalami kurangan modal. Okay, katakanlah berlaku kurangan modal, so kita nak buat masuklah tunai. So, bila buat masuk tunai, aset bertambah, debit lah bank atau tunai. So, berkongsi mana yang buat masuk? Kredit lah modal siapa? Katakanlah Alif buat masuk, kredit lah modal Alif. Okey. Boleh cikgu ulang balik. Ada 3 benda dalam langkah yang ketiga, iaitu yang pertama rekod untung atau rugi, realisasi. Kalau untung, debit realisasi, kredit modal siapa? Modal Alif, modal Muhammad. Kalau rugi, lawan. Debit modal Alif, debit modal Muhammad, kredit realisasi. Okey. Kemudian rekod pembayaran balik modal kepada berkongsi. Okey, bayar balik. So debit modal, siapa yang nak bayar ni? Kalau Muhammad, debit modal Muhammad, duit keluar, kredit bank. Okey, yang terakhir merekod kemasukan tunai oleh berkongsi sekiranya mengalami kurangan modal. Okey, so debit lah modal bank, kredit lah modal. Siapa yang buat masuk modal tu? Kalau Muhammad, kredit modal Muhammad. Okey. Boleh ada 3 benda kat sini. Dan langkah yang terakhir, membatalkan nama perkongsian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. SSM. Okey, dia kata apa langkah yang keempat? Tiada catatan jurnal untuk langkah 4 pembubaran. Yang ini membatalkan nama perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. SSM. Maknanya tak payah buat jurnal lah. Pergi batal sahaja. Okay, ini 4 langkah. So 3 langkah yang perlu ada jurnal am. Dan langkah yang keempat ni tidak melibatkan catatan jurnal. Okay. Ada tanya ni? Okay, kita tengok latihan nanti baru nampak sikit. Mungkin masa ni ada yang bela-bela lagi. Ya, kecuali kalau yang dah baca awal buku mungkin dia nampak lah. Okay, so kita nak tengok. Penyelesaian akaun modal berkongsi berbaki debit di akhir proses pembubaran. Okay, di akhir proses pembubaran tu, katakanlah akaun modal berkongsi ini berbaki debit. Okay. Lazimnya akaun modal mempunyai baki kredit. Ingat lagi Abang Leh, di mana Abang Leh, cikgu Abang Leh aset belanja debit. Liability, equity, hasil kredit. Modal ada dekat equity tu. Biasanya modal berbaki kredit. Tiba-tiba bila kita bubar, dia berbaki debit. So macam mana kita nak selesaikan? Okay. Namun begitu ada juga situasi akaun modal berkongsi berbaki debit. Sebab apa? Kerana perkongsian merekod modal menggunakan kaedah modal berubah. Okay, masih ingat ini gua ajar 2 kaedah tu? Kaedah modal tetap, kaedah modal berubah dalam perkongsian hari tu. So,
So yang ni apabila perkongsian merekod menggunakan kaedah modal berubah, okay, so akan ada situasi akaun modal perkongsi berbaki debit. So ada 4 sebab ni kenapa akaun modal berbaki debit. Okay, so kena ingatlah ni. Yang pertama, modal yang disumbangkan perkongsi adalah rendah. Okay, disumbang sikit je modal. Berkemungkinan modal dia berbaki debit nanti. Akaun modal tu. Yang kedua, nilai aset yang diambil alih terlalu tinggi. Okay, contohnya ambil perabot dengan nilai yang tinggi. Yang ketiga, ambilan yang berlebihan. Okay. Ambilan dalam perniagaan tu terlalu berlebih-lebih, banyak sangat. Yang keempat, berlakunya rugi realisasi. Okay, rugi realisasi melebihi baki kredit akaun modal perkongsi. Okay, ada rugi realisasi. Jadi ini antara sebab modal kita boleh berbaki sebelah debit. Okay. Boleh dengan empat sebab ni ya. Apabila akaun modal berbaki debit, ini menunjukkan berlakunya kurangan dalam akaun modal. Okay. Tiba-tiba kita tengok modal perkongsi Muhammad ni, baki dia sebelah debit. Maka ada kurangan dalam akaun modal. Negatif lah. Negatif. Akaun modal tadi negatif, kurangan. Jadi apabila berlaku kurangan, perkongsi kena buat apa? Perkongsi perlu membawa masuk tunai tambahan untuk menampung kurangan tersebut. Okay, kena bawa masuk duit lain lah untuk menampung negatif tadi, kekurangan tadi. Okay, so ada nak tanya sebelum kita nak pergi ke latihan? Okay, kalau nak tanya boleh tanya. Tak ada nak tanya ni? Okay. Jadi dua sebab ni nak tanya ni, terlebih faham ataupun terkurang faham. Okay. Tak ada nak tanya? Okay, baik. Tak ada nak tanya tak apa, kita ke latihan, kita tengok dulu macam mana cara nak jawab. Okay, latihan yang pertama. Ini antara soalannya. Ini soalan yang mudah je lah dulu cikgu bagi. Okay, contoh. Azazis Collections merupakan sebuah perniagaan perkongsian yang terlibat dalam pengedaran barang-barang hiasan dalaman di Bandar Permaisuri. Okay, perniagaan ini dimiliki oleh Puan Azza dan Encik Aziz. Puan Azza, jadi dia ambil Azza ni dengan Encik Aziz, dia ambil Ziz belakang. So digabung jadi Azaziz. Okay, berkongsi untung rugi mengikut nisbah 2:1. Nampak dia dah maklum siap-siap. Di mana mereka berkongsi untung rugi, baca nama dulu. Azza dulu, bermakna Azza 2 bahagian. Aziz belakang 1 bahagian. Okay, ini untung rugi mereka. Azza 2 bahagian, Aziz 1 bahagian. Ingat bila dia bagi nisbah macam ni, so nanti bila kita nak kira, campur dululah. Okay. Ada yang tak, okay, cikgu maklum untuk yang tak tahu lagi. So 2 campur 1 maknanya 3. So ada 3 bahagian kat sini. Kalau Azza 2 maknanya 2/3. Okay. Aziz 1. Nanti kita nak kira maknanya 1/3. Okay, 3 bahagian ni cikgu takut ada yang tak tahu macam mana dapat. Maknanya campur ni, nisbah ni 2 campur 1. Maknanya ada 3 bahagian kat sini. Okay, boleh kat situ? Pada 1 Julai 2018, mereka bersetuju untuk membubarkan perniagaan. So, soalan dah maklum mereka nak bubar pada 1 Julai 2018. Mana tarikh ni penting lah. Penting tarikh ni. Tarikh ni lah kita guna nanti. Okay, 1 Julai 2018. So, ini adalah kedudukan kewangan mereka. Okay, ada kenderaan, alatan pejabat, inventory, akaun belum terima, akaun belum bayar, ada bank. Nampak ada akaun modal Azza, akaun modal tu. Okay, ini modal dia maklum. Akaun modal Azza 40,000 modal dia. Aziz 20,000. Jadi sesuai lah kat sini. Azza dapat banyak bahagian, 2 bahagian.
Aziz hanya 20. So Aziz dapat sikit je lah. Kalau kita potong pun, kalau nampak ni kalau dia tak maklum lah, katakanlah kita potong. Kita tengok kat sini. Kalau kita bahagilah 40,000 bahagi 20,000. Okay, kita belajar matematik kan, sifir. Potong. Bahagi, potong. Okay, nampak? 4/2. So kalau kita kecilkan, 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Okay, so betul tak kat sini? So untuk rugi mereka nak berkongsi nanti macam atas ni lah. 2 nisbah 1. Okay, Azhar 2 bahagian, Aziz 1 bahagian. Okay. So ada akaun semasa. Azhar 820, Aziz 670. Okay, soalan cikgu kat sini. Okay. Soalan cikgu, kita ada langkah pertama tadi. Tutup semua aset kecuali tunai dan bank. Okey, cuba maklum ke cikgu, cikgu nak tahu mana aset dekat sini. Okey, kecuali tunai dan bank. Tunai dan bank tak payah maklum kat cikgu. Alatan pejabat. Alatan pejabat lagi? Kenderaan. Kenderaan. Apa? Kenderaan. Okey, kenderaan cikgu tanda dah. Alatan pejabat cikgu tanda dah. Ada lagi? Inventory. Inventory. Ada lagi? Siapa nampak? Akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Okay, betul lah tu. Cuma tak pasti. Slow je ikan buat. Akaun belum terima. Dengar tak dengar je. Okey, so akaun belum terima pelanggan kita di aset kita. Jadi kita kena tutup ni. Tutup semua aset ini kecuali tunai dan bank. Siapa ingat debit apa, kredit apa tadi? Langkah yang pertama ni. Tutup semua aset kecuali tunai dan bank. Nak debit apa, nak kredit apa? Siapa ingat tadi? Siapa ingat langkah tadi? Ataupun belek buku teks je sebenarnya. Tengok buku teks 134. Dia debit apa, dia kredit apa? Cuba maklum seorang. Amboi, seramai-ramai ni tak ada buku teks di tangan ke? Nurul Irdina? Nak debit apa, nak kredit apa? Debit akaun realisasi. Okay, kredit. Akaun aset. Mana aset kat situ? Kenderaan, alatan pejabat, inventory, akaun belum terima. Okey, bagus, pandai. Bila cikgu sebut nama, maknanya ada boleh jawab. Okey, bila cikgu tanya umum, semua tu mulut tertutup rapat. Okey. Jadi, tutup semua aset kecuali tunai dan bank. Yang ni yang kena ingat ni. Okey. So, cikgu padam kat sini. Cikgu nak fokus kepada aset sahaja. So, ini aset. 4 benda. So, bila kita masuk dalam ledger nanti, dalam journal, debit realisasi. Okay. So, bila melibatkan aset, kita akan buka akaun melibatkan pembubaran. Kita akan buka akaun sementara realisasi. Debit realisasi, kredit lah aset. Kredit lah kenderaan. Cikgu tak tulis lah, cikgu tarik je ni. Kredit alatan pejabat. Kredit inventory, kredit akaun belum terima. Tu langkah yang mula-mula sekali kita kena buat. Okay, boleh ingat tu? Langkah yang pertama, debit realisasi, kredit kenderaan, kredit alatan pejabat, kredit inventory, kredit akaun belum terima. Okay, faham belakang? Okay, langkah yang lain kita tengok soalan. Okay, ini langkah yang pertama kena buat. Okay, langkah yang lain kita kena tengok soalan. Perkara-perkara berikut telah berlaku semasa pembubaran. Okay, yang pertama. Alatan pejabat dan inventory dijual dengan harga RM18,000. Ini ada dalam langkah yang pertama tadi. Dia nak jual aset. So langkah nombor 1 ni nak debit apa, nak kredit apa. Ada siapa nak beritahu sebelum cikgu panggil nama? Okay.
Nombor 1. Alatan pejabat dan inventory dijual dengan harga 18,000. Okay. Adibah? Okay, Adibah? Tak ada Adibah? Alia? Alia Safia? Cikgu, kita try cikgu. Okay, siapa kita tu? Carry. Harry. Okay, bagus Harry. Yang debit account bank, kredit account realisasi. Okay, bagus, pandai. Okay, bila jual-jual maknanya duit masuk. Okay, ingat. Okay, cikgu baca soalan dulu lah. Soalan cikgu tak baca ni. Anda dikendaki, nampak tak? Dia nak 3 akaun yang penting. Realisasi, bank dan juga akaun modal berkongsi. So, alatan pejabat dan inventory dijual. Bila jual maknanya duit masuk. Jadi debit, bank. Okay, dia tak suruh buka tunai, maknanya bank lah kita guna kat sini. Debit, bank. Cikgu tulis alatan pejabat dan inventory adalah aset. Apabila melibatkan aset, kredit realisasi. Okay, boleh? Yang ni memang awak kena conteng lah dekat soalan. Debit apa, kredit apa. Okay. So yang kedua, kutipan daripada akaun belum terima 5,200. Kita dapat kutip daripada akaun belum terima. Kita tengok kat depan. Okay, kalau kita tengok kat sini, akaun belum terima nilainya 5,500. Tapi kita dapat kutip hanya 5,200. So, masih ingat ke cikgu maklum tadi? Abaikan diskaun diterima ke, hutang lapuk ke. Rekod nilai yang ABT bayar sahaja. Kalau dia bayar 5,200, rekod 5,200 sahaja. So siapa nak maklum kat cikgu ni? Nak debit apa, kredit apa? Di realisasi ni kita tahu debit apa, kredit apa. Okay, so boleh tengok kita punya langkah tadi, 134 tu. Ataupun 135. Sekarang ni masih langkah 1 lagi ni. Kutipan daripada akaun belum terima. Okay, ada siapa nak cuba? Lim Hui Zing. Soalan ni senang kelepeh lah sebenarnya. Kita dapat kutip daripada akaun belum terima. Okay. Ada siapa nak kutip? Siapa nak kutip pula dah? Ada siapa nak ni beri jawapan? Lim Hui Zing ada tak? Lim Hui Zing. Bung Fon? Bung Fon tak ada hari ni? Ada. Apa soalan itu? Ulang. Apa dia? Tak nampak soalan? Soalan. Soalan nombor 2. Kutipan daripada akaun belum terima RM 5,200. Debit apa, kredit apa? Kita dapat kutip daripada pelanggan ini. Okay. Kutipan daripada akaun belum terima 5,200. Nah, debit apa, kredit apa? Debit. Kalau senang je ni, baca boleh tekak ni. Account bank. Debit bank, kredit. Realisasi. Okey, bagus. Sama macam nombor 1, perasan tak? Nombor 1 kita jual aset. Bila jual duit masuk. So alatan pejabat dan inventory ni aset. So kredit lah, realisasi, partner pelengkap dia. Okay, macam nombor 2, kita dapat kutip daripada pelanggan. Duit masuk lagi, debit bank. So akaun belum terima ni adalah aset. Apabila melibatkan aset, kredit lah, realisasi. Okay, boleh? Soalan yang ketiga, kenderaan diambil alih oleh Encik Aziz dengan harga 35,000. So awak tengoklah dekat langkah yang ambil alih tadi. Langkah ambil alih, nak debit apa, nak kredit apa. Okey, nombor 3, Ancuan Jun. Debit account modal, kredit account realisasi.
Modal siapa? Modal Encik Aziz. Okey, ingat bila modal mesti sebut nama siapa orang tu. So yang ambil alih ialah Aziz. Jadi kat sini debit. Okey, betul, bagus. Jadi debit modal Aziz. Okey, jaga WA je lah. Aziz. Modal Aziz. Okey, kenderaan adalah aset. Bila melibatkan aset, realisasi lah. Kredit realisasi. Okey, boleh kan? Antara cara nak ingat lah. Bila melibatkan aset, mesti ada realisasi. Okey, dalam tajuk ni. Okey, boleh? Ingat, ambil alih, mesti modal selalu. Siapa yang ambil? Aziz. So, debit modal Aziz. Kenderaan tu adalah aset, kredit realisasi. Okay, yang keempat, dah langkah yang kedua dah ni. Akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya 7,800. Ada tak siapa-siapa nak cuba soalan ni? Kita tengok akaun belum bayar, nilai dia. Okay, nilai kat sini, akaun belum bayar ialah 8,200. So, kita bayar berapa kat sini? 7,800. Siapa dapat tangkap cikgu nak cover apa kat sini? Okay. Akaun belum bayar, kita berhutang dengan dia 8,200. Tapi kita bayar hanya 7,800. Siapa tahu ada apa kat sini? Ada siapa-siapa yang boleh tangkap sebenarnya kita dapat apa kat situ? Okay, cuba kira 8,200 tolak 7,800 berapa beza dia? 400. 400. Maknanya kita dapat apa 400 ni? Siapa tahu? Kalau Baki. dengar. Bukan baki. Hutang kita 8,200 tapi kita hanya bayar 7,800 saja. Maknanya kita dapat apa 400 ni? Siapa tahu? Dan tengok dekat langkah kedua. Ada benda dekat bawah ni. Kita dapat apa dekat langkah kedua tu? Amount ke? Amount memanglah amount 400. Okey. Dekat tu nak dengar siapa sebut? Separuh je sebut. Diskaun juga. Diskaun apa? Diskaun. Tengok kat langkah kedua. Diskaun apa dekat bawah? Diskaun diterima. Okey, bagus. Sebenarnya kalau cikgu sebut langkah kedua, tengok langkah kedua. Dia hanya maklum ada diskaun diterima. So, diskaun diterima ni kita kena rekod ni. Okey. Akaun belum bayar, pentingnya kita tengok ada diskaun. Akaun belum terima tak usah cara. Akaun belum bayar sebab kita menerima daripada pembekal ni. Okey. So, ada diskaun diterima 400 kat sini. Okey. Jadi, kita tengok kat sini. Akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya. Dikabur sepenuhnya. Tapi kat sini kita hanya bayar 7,800. Bermakna pembekal bagi diskaun dekat kita. Okay. So nak debit apa? Kita dah bayar kan? Tengok langkah kedua tu. Kita dah bayar. Dah menjelaskan hutang. Jadi kita punya ABB telah berkurang. Debit ABB. Akaun belum bayar. Okay, dia kata sepenuhnya. Sepenuhnya berapa hutang dia tadi? 8,200. So kat sini 8,200 lah. Hutang kita dengan dia 8,200. Okay. So nak kredit apa? Cikgu buat macam ni, nampak sikit. Akaun realisasi tu. Belum lagi. Realisasi kejap lagi. Okay, kita bayar. Bila kita bayar, duit masuk ke duit keluar? Kita bayar. Duit keluar. So kredit bank. Kredit bank 7,800 ni ikut nilai ni kita bayar 7,800. Okey. Dan satu lagi kita dapat diskaun tadi 400. Okey, barulah kredit yang awak cover ni. Kredit benda dia cover ni? Akaun realisasi. Okey, bagus. So kredit satu lagi ialah realisasi. So, ada dua kredit lah kat sini bila melibatkan diskaun. Kredit realisasi kejap.
Okey, dia tak mau keluar pula tangan lembab. Okey, baru jadi. So, bila kita campur dua-dua ni, 7,800 campur 400, maknanya dia samalah dengan nilai atas ni. Okey, boleh? So, yang ni kena alert sikit lah akaun belum bayar. Dia beri tersirat kebat dia kat situ, kita kena tahu lah. Akaun belum bayar. Dia kata dia menjelaskan sepenuhnya, tapi nilai tak sama pun. Kalau ikut kita hutang 8,200, tapi sepenuhnya hanya 7,800. Maknanya ada tersirat lah kat situ. Kita dapat diskaun. Tolaklah 400. Okey. Jadi kita nak catat dalam jurnal, debit lah akaun belum bayar dengan nilai penuh lah 8,200. Kredit kita bayar, duit keluar, kredit bank 7,800. Satu lagi apabila melibatkan diskaun, mestilah kredit realisasi. Diskaun yang kita dapat ni 400. Okay. Ini istilah baru, istilah lama. Istilah lama jangan diguna. Okay. So dia istilah lama, dia akan kredit kat sini, diskaun dia terima. Itu istilah lama, selibah lama. So selibah baru, kita tak guna dah diskaun diterima, butir sini. Kita guna perkataan realisasi. Ingat tu. Nanti ada yang akan guna istilah lama. Siapa yang pergi tuition tu, dia akan guna istilah lama kat sini. Okay, dia akan buat kredit realisasi. Itu kita tambah tu istilah lama, selibah lama tu. Selibah baru bila melibatkan diskaun, kredit realisasi butir dia. Okay, 400. Okay, boleh kat sini ya. Okay, belanja realisasi 300. Belanja realisasi ni langkah yang pertama. Balik semula ke langkah yang pertama. Nak debit apa, nak kredit apa? Cuba tengok langkah 1 tu. Belanja realisasi. So debit apa, kredit apa? Debit akaun realisasi. Okey. Kredit akaun bank. Okey. Siapa yang cakap dengan cikgu tu? Irfan. Apa? Irfan. Okey, bagus Irfan. Okey, orang lain pun boleh mencuba macam Irfan, macam Khairi. Siapa lagi yang mencuba ni? Khalif. Cuba. Salah cikgu tak marah. Yang penting awak mencuba. Okay. So belanja realisasi ni maknanya kita bayar. Bila kita bayar duit keluar. Kredit bank. Ingat duit keluar mesti bank. Kredit bank. So ni dah bagi, dah keluar realisasi. So mestilah debit realisasi. Okay, mana-mana perkongsi yang mengalami kekurangan modal perlu membawa masuk wang ke bank. Ini kita kena tutup dulu. Kita kena tutup dulu ketiga-tiga akaun ni. Baru kita tahu apa jawapan dia. Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Maknanya kita nak akaun bank lah. Kita tak nak tu tunai. Itu sebab soalan dah maklum. Sediakan akaun bank. Okay, jadi saya nak tunjuk cara nak jawab dia. Okay. Okay, yang pertama tadi menutup semua aset ni. Debit, realisasi, kredit bank. So kita akan buka ketiga-tiga akaun. Kita nak buka akaun realisasi ni ya. Debit, realisasi, kredit, aset. So aset kita tak buka lah. Soalan tak nak aset. Kita nak buka yang realisasi saja sebelah debit. Okey, so sekarang tengok. Ni soalan tadi cikgu tunjuk semula je. Okey, nampak tak ni? Cikgu nak ajar cara nak jawab ni. Nampak tak cikgu punya slide ni? Jelas tak? Jelas. Jelas Okey. So kita tengok tadi, yang pertama tadi tutup semua aset, pindah ke realisasi. Okey, tadi cikgu ulang balik ni. Ingat debit realisasi, kredit kredit kenderaan, kredit alatan pejabat, kredit inventory, kredit akaun belum terima. Okay, kita nak buka akaun realisasi ya. Realisasi ni nak buka. Dia soalan ni, awak jumpa je soalan ni dalam sehelai kertas pastikan awak dalam sehelai tu, pastikan awak buka ketiga-tiga akaun ni. Realisasi, bajet sikit tengah-tengah dia buat akaun bank, last dia buat akaun modal. Bank dengan modal tak panjang mana, realisasi paling panjang. So bajet realisasi panjang sikit ya. Okay, boleh? Bila jumpa pembubaran perkongsian dalam selai kertas,
Mesti kena buat ketiga-tiga account ni supaya senang kita nak pindah debit, kredit, debit, kredit. Itu langkah yang pertama. Okay, boleh? Buka lalu tiga-tiga account, realisasi buat panjang sikit. Bank, modal. Okay. So, sekarang kita nak buka realisasi. Ini yang ni dulu. Dia duduk sebelah debit. Bermakna sebelah debit lah. Okay, tengok cikgu buka sebelah debit. Okay, Julai 1. Realisasi duduk sebelah debit. Julai 1 senaraikan partner dia. So, partner dia tadi kenderaan. Okay, Julai 1 ni tadi cikgu dah maklum. Tarikh dia nak bubar ni paling penting. So, dia nak bubar 1 Julai 2018. Jadi 2018, Julai 1. Okay, senaraikan partner dia. Kenderaan 40,000. Okay, settle. Lagi, alatan pejabat 12,000. Settle. Kemudian, inventory 9,800. Dan satu lagi ialah akaun belum terima 5,500. So, dapat satu markah kat situ. Okay, boleh? Senaraikan sebelah debit dengan syarat betul keempat-empat aset tu dapat satu markah. Okay, tersilap masuk je nilai. Katakanlah akaun belum terima. Okay, akaun belum terima, kita tengok soalan tadi dia ada maklum dia nak bayar 5,200 kan. Tiba-tiba kita pergi tulis dekat sini, akaun belum terima sini 5,200. Contohnya kita tulis 5,200. Maknanya salah lah. Bila salah kat sini, tak ada markah lah. Satu markah hilang. Okay, ingat lah. Tutup, ambil daripada soalan di atas. Soalan ini saja. Jangan pergi cara ke maklumat tambahan. Maklumat tambahan kita settle kemudian. Okay, yang ni kita nak tutup yang asal dulu. Yang daripada soalan, accept daripada soalan. Okay, boleh ni? Pastikan ambil nilai di sini sahaja. Okay. Kemudian, kita nak buat apa lagi? Cikgu settle account bank dulu. Okay, sekejap. Okay, sekarang kita tengok bank dah ada kat sini. Bank dah ada kat sini dan soalan suruh buka account bank. Maknanya, yang ada kat sini ni adalah baki. Ingat baki awal. Satu baki awal, baki BB. Okay, yang dekat soalan ni kena settle belaka. Semua kena settle. So ini baki BB. So buka itu sebab dia kata kena buka ketiga-tiga akaun sekaligus. Akaun realisasi, akaun bank, akaun modal. Okey, akaun belum bayar ni kita biar dulu sejak kita settle. Kita nak berdasarkan maklumat tambahan yang kita tengok ni. So bank ni kita settle dulu. Senaraikan kat sini. Dia adalah aset. Maka letak sebelah debit. Ni ni. Julai 1 baki BB 2390. So settle lah ni. Okay, settle. Sekarang kita nak settle akaun modal pula. Okay, kita ada dua modal kat sini. Sama juga macam akaun bank. Kedua-dua ini butirnya adalah baki BB. Okay, yang ada dekat soalan ni kebanyakannya baki lah. Okay, baki BB. Kembali kepada konsep asal, macam bank ni dia aset letak sebelah debit. Maka modal ni dia adalah equity pemilik. So equity pemilik mesti sebelah kredit. Modal kan, modal bertambah. Sebelah kredit kita ada baru masuk ke? Ada tak baru masuk? Siapa baru masuk? Kalau cikgu back ni hilang habis lah ni. Tak cikgu tengok. Okay. Okay, so bila cikgu back habislah hilang. Okay, mana cikgu harap awak faham lah tadi. So nanti cikgu share video ni boleh tengok semula. Sebab cikgu tak save tadi. Bila cikgu save rosak slide cikgu. Okay. So cikgu buka balik. Yang tadi akaun realisasi, debit realisasi. Maka butir senaraikanlah nama partner dia. Julai 1 kenderaan 40,000. Alatan pejabat 12,000. Inventory 9,800. Dan juga akaun belum terima 5,500. Okay, kita dah settle yang situ. Sekejap, cikgu tanda dulu. So kita dah settle yang ni. 1, 2, 3, 4. So kita nak settle bank dulu. So
So bank, dia dah ada dekat sini, maknanya dia adalah baki. So Julai 1 baki BB 2390. Okay, sekarang kita nak settle akaun modal pula. Akaun modal sama seperti bank, maka butirnya adalah baki BB. Okay, cikgu tulis semula kat sini. Cikgu sambung yang baru je lah, yang lama cikgu tak tulis lah. So, baki BB. Okay. So modal dia adalah equity pemilik, maka bakinya sebelah kredit. Okay. Manakala bank tadi dia adalah aset, maka bakinya sebelah debit. Okay, cikgu settle. Tengok akaun modal. Okay, so akaun modal ni kena tahu butirnya. Okay, ni nampak sebenarnya bentuk T ni. Sebelah debit butirnya tarikh, butiran, senaraikan dua nama pekongsi kita. Azhar dengan Aziz. Okay, sebelah kredit salin balik je. Tarikh, butiran, Azhar, Aziz. Ini kita panggil akaun modal berwangan. Kita dah belajar itu. Akaun modal berwangan. Yang lain realisasi bank bentuk T biasa. Tapi modal dia nak berwangan. So senaraikanlah sebelah debit dua nama, sebelah kredit pun sama. Okay, nampak cikgu tulis ni kat sini. Dia adalah equity. So Julai 1 baki BB. Azhar 40,000, Aziz 20,000. Okay. Settle kat sini. Okay, kita nak settle apa lagi? Akaun semasa. Maknanya setiap dalam soalan ni, ni kita kena settle belaka ni. Bagi clear belaka bila kita nak bubar. So akaun semasa kita tengok. Tadi dah maklum kan, debit akaun semasa, kredit modal. So bila masuk dalam akaun modal, hidup belah kredit lah. Sebab dia tak maklum negatif ni, semua positif. Okay, cikgu ulang balik. Debit akaun semasa. Ini kalau melibatkan akaun modal. Debit akaun semasa, kredit modal. Kredit akaun modal. Ni ada kita bincang dalam langkah yang keberapa tadi? Kalau melibatkan akaun semasa ni. Ada siapa ingat? Cikgu tulis di sini. Akaun modal. Okay. Kalau melibatkan akaun semasa, kita kena pindah dia ke akaun modal. Masih ingat lagi? Cikgu maklum tadi, iaitu dalam langkah yang ke berapa? Ada siapa ingat tak langkah berapa tadi? Melibatkan akaun semasa ni. Tak ada orang ingat? Langkah pertama. Langkah pertama, pandai. Yang nombor 2 tu kan? Menutup akaun semasa dan pindah ke akaun modal. Okey, pandai. So debit akaun semasa, kredit akaun modal. Sebab apa kita tahu? Kerana dia positif kat sini. Dia positif ya. Kalau dia kurung, jadi terbalik. So sekarang ni kita buka akaun semasa dulu. Nampak letak sebelah kredit tu. Senaraikan Azhar 820, Aziz 670. Satu markah tu. Kalau semasa tu kita tahu pindah dia. Kalau dia buat negatif kat sini, contohlah cikgu tulis. Azhar ni katakanlah dia buat negatif. Dia kurung kat sini. Maknanya akaun semasa ni kena letak sebelah debit. Okay. So tulis sebelah debit. Julai 1 akaun semasa. Azhar 820. Tanpa kurungan lah bila kita masuk sebelah debit. Letak je 820. Okay. Bila letak 820 debit tu orang tahulah dia adalah negatif. Okay, boleh? Akaun semasa ni dia boleh negatif juga. Okay. Settle yang tu. Cuma satu lagi yang kita tak settle, akaun belum bayar. Perasan tak? Kita kena settle ni, akaun belum bayar. Berdasarkan yang kita dah bincang tadi. Dekat maklumat tambahan ni. Kat situ kita akan settle nanti. So sekarang kita nak settle yang pertama. Alatan pejabat dan inventory dijual dengan harga RM18,000. Masih ingat lagi kawan kita maklum tadi. Kita jual, duit masuk, debit bank, kredit bila melibatkan aset, kredit realisasi. Kita tengok cikgu tunjuk macam mana cara cikgu masuk dalam ledger ni. Debit bank, kredit realisasi. Okey, nampak bank? Cikgu buka bank ni. Bank duduk sebelah debit. RM18,000. Butir mesti partner dia. So partner dia siapa? Partner dia realisasi. Okay, boleh? Bila melibatkan ledger ni, siapa partner dia? Siapa kasih dia? Macam sini.
Bank, kasih dia realisasi. Sebutir kat sini mesti nama kasih dia. Realisasi. Okay, sekarang kita dah settle yang ni bank. Kita nak settle yang kredit pula. Realisasi kredit. Okay, nampak dia buka sebelah kredit. Julai 1, nilai kena sama 18,000. Siapa kasih dia? Kasihnya ialah bank. Tulis bank kat situ. So, satu markah, one for both. Kena betul dua-dua ni. Debit dan kredit. Satu markah. Okay, boleh kat situ? Ni melibatkan ledger. Okay, tu sebab cikgu suruh buka sekaligus 3 akaun tu. Okay, yang kedua. Kutipan daripada akaun belum terima 5,200. Kita dapat kutip duit masuk tadi ingat? Duit masuk. Debit bank. Apabila melibatkan aset, ABT tu aset, kredit realisasi. Okay. So kita nak settle. Bank dulu. Bank sebelah debit. Okay, nampak cikgu buka bank. Okay, bank. 5,200. Siapa kasih dia? Realisasi. Tulis butir realisasi. Okay, boleh? Ingat, akaun bank jangan butir tulis bank. Tak logik. Dia kasih dia kot. Tak logik. Siapa partner dia? So, sekarang cikgu nak buka realisasi pula. Realisasi belah kredit. Okay, nampak realisasi cikgu buka kredit. Okay, nilai yang sama 5,200. Partnernya ialah bank. So, tulis bank kat situ. Okay, boleh ya? Sebenarnya tajuk ni mudah je. Dengan syarat kita tahu debit apa, kredit apa. Okay, yang ketiga. Kenderaan diambil alih oleh Encik Aziz. Okay, kenderaan diambil alih. Jadi, debit modal Aziz. Maklum modal siapa? Aziz. Kenderaan keluar. So bila melibatkan aset, kredit realisasi. Aset keluar sekarang. Aset berkurang. Okay, tengok cikgu buka modal dulu. Okey, sebelah debit nampak? Ni. Julai 1, Aziz yang ambil alih. So tulis dekat Aziz lah 35,000. So siapa partnernya? Realisasi. Ini maksudnya modal Aziz. Ni. Ni maksud cikgu. Debit modal Aziz. Letak sebelah debit. Okay, nilainya 35,000. Butir nama partnernya realisasi. Okay, sekarang ni kita nak buka realisasi pula. Dia duduk sebelah kredit. Okey, nampak? Nilai yang sama 35,000. Siapa partnernya tadi? Ialah modal Aziz. So modal Aziz kat sini. Nampak? Setiap pasangan one for both. Satu markah sekaligus. Okey. Sekarang ni skema ni kadang-kadang bergantung kepada soalan juga. Ada kadang-kadang soalan diberi satu markah. Yang ni one for both. Kena betul dua-dua. Okey, yang keempat, akaun belum bayar dijelaskan sepenuhnya 7,800. Okey, yang ni kita nak settle yang atas ni, akaun belum bayar. Okay, ini kita nak settle yang ni. Yang ni, akaun belum bayar ni. Kita nak settle dia. Okay, tadi cikgu dah cerita kan. Hutang 8,200, dia bayar 7,800 bermakna ada diskaun diterima. Okay. So jadi cikgu tak ulang lagi yang tadi. So debit kita dah bayar, akaun belum bayar. Debit ABB. Okay, debit ABB, akaun belum bayar. Sepatutnya nilainya 8,200. 8,200. Okay, satu. Kemudian kita bayar, ingat bila bayar duit keluar, kredit bank. Ingat bayar duit keluar mesti bank. Berapa nilainya? 7,800. Okay, tak cukup lagi dia 8,200 tu. Cikgu contoh kat sini. Satu lagi kita dapat diskaun, kredit, realisasi 400. Sebelum kita campur dua-dua ni baru sama dengan nilai akaun belum bayar tu. 8,200. Okay. So, sekarang cikgu nak buka. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Cikgu settle akaun bank dulu Akaun bank sebab ABB dia tak suruh buka. Jadi tak ada lah dekat sini. Tak payah tunjuk lah. Kita nak settle bank ni. Okay, so bank sebelah kredit. Nampak nilainya Julai 1, 7,800. Siapa partnernya? Partner debitnya ialah akaun belum bayar. So tulis akaun belum bayar kat sini. Okay, satu lagi cikgu nak settle realisasi ni sebelah kredit. So buka realisasi, nampak sebelah kredit. Okay ni. Nilainya 400. So siapa partnernya? Partnernya yang sebelah debit ialah akaun belum bayar.
Bila kita campur dua-dua ni, 400 dengan 7,800, maknanya betul lah nilainya adalah 8,200. Okey, boleh kat situ? Jadi sekarang ni yang dekat soalan ni, yang dekat soalan di atas ni kita dah settle belaka dah ni. Ini. Pastikan kita settle semua yang ada dekat sini. Dah tanda belaka dah, maknanya kita dah buat dah. Okey, dah settle yang ni, kita settle maklumat tambahan yang tinggal sikit lagi. Okay, last sekali tinggal satu lagi, belanja realisasi. Okay, kita belanja, kita bayar, duit keluar. Okay, kita bayar apa? Belanja realisasi. Jadi debit realisasi, duit keluar, kredit bank. Sekarang cikgu nak settle sebelah debit dulu. Tengok cikgu buka sebelah debit realisasi. Okay, nampak? Sebelah debit. Bila dia kata sebelah debit lah. Okay, nilai, tengok nilai 300. Partnernya ialah bank. So tulis butir partnernya bank kat sini. Okay, sekarang cikgu nak buka akaun bank pula. Sebelah kredit. Okay, nilai yang sama 300. Apa partnernya? Realisasi. Okay, boleh cikgu harap faham. Sebelah debit ni belah kiri kita. Sebelah kredit ni belah kanan kita. Okay, boleh ulang balik. Debit ni maknanya sebelah kiri. Kalau kita buat akaun yang berbentuk T, inilah sebelah debit, sebelah kiri tangan kita. Sebelah kanan tangan kita, kita panggil dia kredit. So masuklah belah, mana yang debit masuk sebelah debit, belah kiri. Mana yang kredit masuk sebelah kanan. Itu masuk debit dan kredit. Okay, boleh untuk yang belum faham, debit kredit. So mana-mana pekongsi yang mengalami kekurangan modal perlu membawa masuk wang ke bank. Ni kita nak tutup lah ni. Dah habis dah semua kita buat, kita akan tutup satu persatu akaun yang kita buka. So akaun pertama yang kita kena tutup akaun realisasi lah. Okay, kita nak tutup. So bila cikgu sebut tutup aja, bermakna kita kena cari nilai mana yang lebih besar. Okay, sebelah debit ke sebelah kredit lebih besar. So kena campur lah. Sebelah mana besar? Kat sini kita nampak dah ni sebelah debit 40,000 ni Ada lagi 12,000. So, bila kita campur, maknanya sebelah debit lebih besar. Okay. So, tulis nilai dia. 67,600. Kredit pun kena sama 67,600 dan tolaklah lagi. Tolaklah ni. Nak cari berapa lagi tak cukup. Ya, masih ingat tadi cikgu ajar? Kalau sebelah debit lebih besar jumlahnya berbanding sebelah kredit bermakna rugi realisasi. So dapat rugi dah kat sini. So apa butir pelengkapnya? Di mana rugi ini kena ditanggung oleh seseorang. Okey, nampak? Cikgu buka ni. Siapa yang kena tanggung? Azhar dan juga Aziz. Okey. So, bila melibatkan nama orang, butir mesti modal kat depan. Kita tak tulis rugi realisasi dalam silibus baru, kita tulis siapa yang kena tanggung. So, modal. Modal Azhar, modal Aziz. Ini butir. Untuk, tak kira lah sama ada debit atau kredit. So, sekarang ni dia rugi. So, butirnya kita akan pindah ke modal siapa nanti. Macam mana nak kira? 67,600 tolak 18,000 tolak 5,200 tolak 35,000 tolak 400. So tak cukup lagi 900. 9,000. 9,000 tak cukup. Okay, awal-awal tadi cikgu dah cerita mereka nak berkongsi untung rugi 2:1. Okay, boleh ingat ke tadi? Di mana Azhar 2/3. Okay. 3 ni 2 campur 1 dan Aziz 1/3. So kongsi untung rugi ni kita nak masuk ni dekat pengiraan KG. So macam ni lah caranya. Modal Azhar 2/3 darab 9,000. So 6,000 kat sini. Okay. Kemudian Aziz pula 1/3 darab 9,000. So 3,000 kat sini. Okay, boleh ya? Untuk realisasi, dia punya penggenap dia ialah modal siapa. Okay, modal Azhar, modal Aziz. Ikut nama soalan lah. Dan berdasarkan nisbah untung rugi yang soalan maklum. Kalau tak maklum, kita kena buat macam cikgu ajar tadi lah. Okay, bahagi modal tu, so akan dapatlah nilai kat situ. Berapa per berapa. Okay, maknanya
Bila tak cukup sebelah kredit ni kita tahulah ini bermakna mereka mendapat rugi, kongsi rugi. Okay. Boleh kat sini Okay, nampak tak? Yang pertama kita akan tutup dulu akaun realisasi. Okay, ni yang pertama. Dah habis kita tutup realisasi. Yang kedua kita nak tutup apa? Nampak tak kita dah maklum kat sini modal. Modal azam, modal azim. Maknanya kita kena tutup akaun modal yang kedua. Okay. Akaun modal. Jadi dia berlawanan lah. Sekarang ni realisasi sebelah kredit bermakna modal ni mesti sebelah debit. So dia akan lawan. Saya tunjuk So modal ni bawa ke sini. Maknanya sebelah debit lah dia. Okey. Jadi kita nampak dia cikgu nak buka ni. Okey, kita salin balik. Okey, jadi salin balik. Azan 6,000. Aziz 3,000. Butihnya apa? Ni lah partner dia. Realisasi. So realisasi dah kat sini. Okey. Kalau kita tengok buku tat di muka surat 135. Cikgu tak tengok slide. Cikgu tengok 135. Jika rugi realisasi. Tengok langkah ketiga B. B jika rugi realisasi. Debit akaun modal siapa? Kredit realisasi. So perasan tak dekat sini? Realisasi duk belah kredit kan? Bermakna debit modal Azhar, debit modal Aziz. Okey. Ini cara nak baca langkah yang ketiga kalau mereka mendapat rugi. Okay, boleh? Dia kena lawan realisasi ni duk belah kredit. Maknanya modal ni dua-dua debit lah. Okey. Tu langkah yang pertama dah settle, sekarang ni kita nak tutup akaun modal pula. Okay. Cara yang sama juga kita kira azar debit atau azar kredit yang besar. Okay, so sekarang ni kita nampak dah sebelah kredit besar ni. Betul tak? 40,000 campur 820. Jadi kita dapat nilainya 40,820. So, sebelah debit pun kena sama 40,820. Kemudian kita tolak lah dengan 6,000 ni. Tolak. Tak cukup lagi 34,820. Okay, 34,820 ni butih dia apa? Kita akan bawa dia ke bank. Sebutihnya bank lah. Sebab ia berkait sebenarnya bila kita tutup ni dia berkait. Realisasi dibawa ke modal. Modal dia akan bawa ke bank. Dia berkait 3 soalan ni bila kita tutup dia. So pelengkap dia sini ialah bank lah. Okay, duit bank. Okay, so debit modal Azhar, kredit bank kat sini. Okay, partner dalam dia. So tengok cikgu nak buka bank Dia akan berlawan, dia akan ni berlawanan. Okay. Cikgu ambil pen lainnya. Nak bagi nampak sikit. Cikgu ambil warna purple. Tengok So bila modal Azhar ni sebelah debit, bila kita bawa ke sini dia akan lawan. Cikgu bawa dari sini je lah. Dia akan lawan gini. Okay. Maknanya modal debit, bank mesti kredit. So tengok cikgu buka bank. Okay, nampak tak? Okay, maknanya dekat akaun bank ni, kita akan tulis lagi butih modal Azhar dengan nilai yang sama 34,820. Okay, boleh faham kat sini? Yang ni langkah 3, boleh tengok langkah 3. Merekod pembayaran balik modal kepada pekongsi. Kita nak rekod langkah 3 yang nombor 12 tu. Merekod pembayaran balik modal kepada pekongsi. So debit lah modal Azhar, kredit lah bank. Okey. So satu lagi. Kita nak tengok satu lagi. Aziz pula. Aziz sebelah mana lebih besar? Kita tengok kat sini. Sebelah debit ni 35,000 campur 3,000. So nampak dah kat sini besar. So tambah. Dapatlah 38,000. Sebelah sana pun kena sama 38,000. Dan tolaklah dengan 20,000 dengan 670. So tak cukup lagi. 17,330 pun sama butihnya mesti bank. Ya, pelengkap untuk akaun modal ialah bank. Okey, cikgu tukar pen. Sekarang ni modal duk belah kredit. Maka lawan dia untuk masuk ke bank mesti sebelah debit. Okey. Cikgu
buka debit nampak? Okay, butirnya modal Aziz 17,330. Okay. Yang ni boleh menjawab soalan 13. Mereka kemasukan tunai oleh pekongsi jika mengalami kurangan modal. Okey, so berlaku kurangan modal kat sini. Jadi pekongsi masukkan. So debit bank 17,330. Kredit lah modal Aziz 17,330. Okay. Nak tahu jawapan kita betul atau salah, dekat bank lah kita akan tengok. Macam mana? Kita campur semua sebelah debit ni. Okay, kita campur. Sekarang ni cikgu campur. 2390 campur 18,000 campur 5,200 campur 17,330 nilainya 42,920. Okay, kita campur pula sebelah kredit. Tiga-tiga ni 7,800 campur 300 campur 34,820. Sama tak? Kalau sama, insya-Allah maknanya jawapan kita betul. Ini langkah yang ketiga. Langkah ketiga inilah penentu jawapan kita betul atau salah. Kalau kita kira sama nilai debit dan kredit, bermakna betul lah kita buat tu, insya-Allah. Okey. So boleh kat sini. Buat masa ini. Ini dah latihan kedua dah. Latihan kedua kita masuk hari Selasa lah. Cikgu nak tanya. Boleh jawab tak? Ada nak tanya tak? Sebenarnya soalan ni tak payah mana. Kita kena tahu dia punya langkah yang cikgu tunjuk tadi lah. Okay, ada 3 langkah tadi. Kalau dia jual, dia senang je cikgu suruh ingat langkah macam ni. Kalau jual duit masuk, debit bank. Kalau dia jual aset, mesti realisasi. Okay. Kalau dia dapat kutip daripada mana-mana pelanggan, akaun belum terima, duit masuk juga, debit bank. So, akaun belum terima tu adalah aset kredit realisasi. Antara cara nak ingat dia lah. Okay. Kalau dia ambil alih apa-apa aset, siapa yang ambil alih, debit modal nama orang tu. Kalau Aziz, debit modal Aziz. So dia ambil alih aset keluar. Mesti realisasi. Kredit realisasi. Okay. Cara nak ingat lagi. Kita bayar kepada pembekal, akaun belum bayar. So duit keluar, kredit bank. Ikut nilai yang dimaklum berapa. Okay. Kalau nilai tu kurang daripada jumlah sepatutnya kita berhutang dengan akaun belum bayar, kita dapat diskaun. Okay. Debit bank ikut nilai, sini 7,800. Okay, kita dapat diskaun, butirnya mesti realisasi. Contoh kat sini ni. Okay. Duit keluar, kita bayar. Kredit bank, berapa nilai kita bayar. Satu lagi dapat diskaun, kredit realisasi. So kita campur dua-dua ni, dapatlah seperti nilai yang kita berhutang. So kita bayar dekat siapa? Akaun belum bayar. So hutang berkurang, debit lah akaun belum bayar. Kalau kita bayar pinjaman, okay, contohlah kat sini, katakanlah pinjaman dijelaskan sepenuhnya. Contohnya ada pinjaman kat sini 8,200. Contoh yang malu. Ada pinjaman 8,200. So kita bayar pinjaman. Okay, pinjaman berkurang, debit pinjaman 8,200, kita bayar duit keluar, kredit bank 8,200. Itu kalau bayar pinjaman. Okay. Ada belanja realisasi, belanja pembubaran atau apa-apa belanja lah. Apa-apa belanja mesti debit realisasi, duit keluar, kredit bank. Itu antara cara yang cikgu pegang lah, cara mudah supaya nak ingat realisasi ni. Okey. Okay, dan yang lain-lain boleh tengoklah daripada buku teks tu. Okay. Cikgu back dulu. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Okay, ada nak tanya? Senyap belaka ni. Ada tak apa-apa nak tanya? Sebelum kita nak stop lah. Okay, jadi fahamlah ke setakat ni. Okay, kalau senyap tu cikgu andaikan faham lah. Jadi kita berhenti dulu. Kita baca doa dulu sekejap.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.